Okay, dulu ada cakap-cakap mengatakan kalau ada brand tu dia nak lawan Apple Watch daripada segi kualiti, nama OnePlus ni antara yang naik lah. Sebab mostly produk yang OnePlus buat memang produk yang best-best, sedap-sedap je semua. Tapi itu dulu zaman Calpay masih ada dan Calpay sekarang pun dah belah. Tambah-tambah lagi OnePlus ni sekarang ni dia lebih suka menjadi brand yang mainstream. Dia jadi macam kebanyakan brand China yang lain, semua benda dia nak jual. Agaknya sebab tu lah kot wujudnya OnePlus Watch ni. Sebab dulu memang ada rumours OnePlus Watch nak keluar, tapi dia orang asyik postpone je. Sebab katanya market smartwatch time tu belum sedia nak terima OnePlus Watch ni. Bila masuk 2021, tiba-tiba OnePlus ready pula nak launch smartwatch dia orang. Kenapa tapi bila aku sendiri dah guna yang OnePlus Watch ni, nampaklah ini sebenarnya bukanlah jam yang dinanti-nantikan atau yang sangat di-hypekan sebelum ni. Tapi sebelum tu nak tanya sikit lah, OnePlus Watch ni kita layak panggil smartwatch ke ataupun kita panggil fitness tracker je? Apa kriteria yang melayakkan jam tu untuk dipanggil sebagai sebuah smartwatch? Sebenarnya tak ada kata putus sangatlah untuk definisi sebuah smartwatch ni. Tapi dia perlu ada ciri-ciri smartwatch yang utama. Macam contohnya ada App Store dan juga boleh install apps yang macam-macam. Bila dah boleh install apps tu, maknanya jam tu dah boleh dikatakan smart lah. Sebab dia boleh buat pelbagai fungsi dan feature yang lain berbanding fitness tracker yang biasa je. Tapi OnePlus Watch ni, dia tak boleh buat benda ni. So kita panggil dia sebagai premium fitness tracker. Jam ni harga dia adalah RM700, yang mana untuk sebuah fitness tracker adalah agak mahal. Tetapi ada je ciri-ciri premium yang korang boleh expect untuk sebuah jam yang berharga RM500 ke atas. So apa ciri dia? Dia boleh buat call dan angkat call straight daripada jam, yang menunjukkan secara tak langsung dia ada mikrofon dan juga speaker. Dia ada storage built-in dalam jam tu untuk simpan audio ataupun file music. Dia ada support untuk wifi, screen dia cemerlang, performance dan animation dia sedap mata memandang, dan build quality yang standing lah dengan harga yang dijual tu. Bila kita pakai jam tu rasa mahal. Tapi antara kesemua feature yang aku mention tu, OnePlus Watch ni tak boleh buat satu benda daripadanya, iaitu dia tak ada support untuk wifi. Bermakna kalau korang nak notification, memang kena sentiasa connect ke Bluetooth phone lah. Okey, bila membeli sebuah jam dengan harga yang agak mahal ni, ada satu part yang jenama tu perlu never settle, iaitu build quality. Untuk tali jam ni, dia dibuat daripada fluoroelastomer yang sangat solid. Sebenarnya perlu mention nama dia sebab fluoroelastomer ni dia macam silikon, tapi dia lagi tahan lasak. Dia lagi resistant kepada moisture, kelembapan, dia lagi resistant kepada haba dan juga minyak. Dan fluoroelastomer ni juga merupakan material yang dipakai untuk jam yang mahal macam Apple Watch. So untuk isu build quality memang tak ada masalah dekat sini. Okey, jam ni juga ada sisi bangga dengan diri sendiri. Ada dua butang untuk navigation dan salah satunya ada logo untuk OnePlus. Okay, aku rasa untuk choice yang OnePlus buat ni jauh lebih baik lah daripada brand tu ada yang tepek logo dekat screen jam tu sendiri. Tapi ada satu masalah, jam ni dia tak berapa sesuai untuk dipakai oleh user yang ada tangan di average atau size dia agak kecil. Sebabnya even lubang yang paling kecil untuk tali jam ni still tangan aku pun tak muat untuk pakai. Memanglah ni kan first time OnePlus buat watch, tapi takkan tak tengok dulu kot average size user dia orang tu macam mana size tangan dia. Agak tak logik jugalah kat sini. Overall rupa dia kalau tengok balik agak generic juga. Design dia clean dan juga build quality dia sangat okey, tapi dia jatuh kepada kategori average looking jam lah. Okey, sebenarnya masa awal-awal dengar rumours pasal OnePlus Watch ni, ingatkan dia orang nak pakai Wear OS. Tapi tak, dia orang nak guna OS sendiri je. Bila dah guna OS sendiri tu, dia sama je lah macam Amazfit, Xiaomi Mi Band yang staraf dengan tu, maknanya OS dia tu macam kosong je lah. Apa yang dah ada dalam jam tu, itu je lah yang korang dapat. Korang tak boleh install apps yang berlainan macam dekat Wear OS. Untuk UI yang dia guna pun dah selalu
juga tengok. Macam yang aku cakap tadi, display dia agak sharp dengan 326 ppi, AMOLED, dan dia punya refresh rate pun sangat baik. Maybe 60 fps sebab memang nampak sangat smooth je. Cuma tahap responsif dia sangat biasa. Dia okey-okey je. Dia tak terlampau responsif, pada masa yang sama dia tak adalah terlampau slow sangat. Untuk connection kepada phone ada berita malang sikit untuk user iPhone sebab jam ni dia memang tak support untuk iOS user. Yang ini aku tak sure sangat lah sama ada dia akan support untuk iOS dalam masa yang akan datang. Cuma buat masa ni boleh connect ke Android saja. So RIP untuk iPhone user. Okey, untuk apps yang dipakai, nama dia OnePlus Help. Yang ini mana-mana Android phone pun boleh je pakai, bukan phone OnePlus je. Secara peribadi, aku suka UI OnePlus Help ni sebab dia nampak simple dan straightforward je. Cuma untuk perbandingan, Amazfit punya apps iaitu Zap, dia adalah lagi banyak feature lah, dan bila tengok kat OnePlus Help ni dia nampak macam terlalu basic. Berbalik kepada OnePlus Watch tadi, untuk feature-feature fitness, untuk starter dia adalah built-in GPS dan banyak juga sensor, ada accelerator, gyroscope, geomagnetic sensor, barometer sensor, sensor SpO2 dan juga untuk heart rate monitor. So memang sesuai lah untuk track activity sebab jam ni ada support sampai 110 mod sukan, dan juga ada banyak sukan selain daripada berjogging, berjalan, lari daripada tanggungjawab, berenang pun ada, mesin elliptical, mesin basuh pula, rowing machine dan juga banyak lagi. Dan design skrin yang besar dekat OnePlus Watch ni sebenarnya dia agak best guna sebab bila workout tu memang senang je nak tekan button. So part ini dia agak short sikit. Satu benda yang basic yang banyak jam sekarang dah support tapi tak ada dekat OnePlus Watch ni adalah untuk period tracking. Aku tak adalah guna feature ni, tapi to be fair, even jam yang berharga RM100 lebih pun ada support untuk period tracking ni. So agak awkward jugalah kenapa OnePlus tak letak fungsi yang basic ni. Okay, untuk battery life, kalau korang guna default setting memang tak sentuh apa-apa, memang dia boleh capai sampai 14 hari. Aku guna campur dengan always on display, rest to wake, setting semua tu memang dapat around seminggu je. Dan kalau korang nak charge, boleh gunakan base magnetic daripada 2 pogo pin ni. Dalam lebih kurang 45 minit dah boleh penuh dah charge tu. Okey, yang lain, jam ni dia boleh buat call dan angkat call direct daripada jam tu sebab dia ada support mikrofon dan juga speaker. Tapi still kena connect ke Bluetooth ke phone sebab jam ni dia memang tak ada support untuk LTE. Yang ini tak ada masalah sebab jam yang support untuk LTE biasanya harga dia dalam RM1,000 ke atas macam tu. Bila OnePlus Watch tak ada LTE, dia tak menjadi satu kesalahan lah. Kualiti audio dan speaker pada OnePlus Watch ni dia bagi aku baik. Sepanjang aku guna memang tak ada dengar lagi. Receiver belah sana kata audio tak elok lah, barai lah. Memang okey je. Kiranya kalau korang selalu guna feature ni, dia memang sangat functional. Okey, untuk membuat kesimpulan, kita tengok balik harga OnePlus Watch ni. RM700. Untuk RM700 tu kita tengok apa lagi jam yang boleh kita dapat dengan harga tu. Kita tak payah tengok harga dululah. Kita tengok jam mana yang ada feature set yang lebih kurang atau sama je macam OnePlus Watch ni. So kita ambil option yang popular dan recommended. Firstly daripada Amazfit ada GTR 2 dan juga GTS 2. Kemudiannya model daripada Huawei Watch GT2 dan juga model alternatif ataupun counterpart dia Honor Magic Watch 2. 4 model yang aku mention ni dia ada feature set yang lebih kurang sama. Skrin ni pun cantik, mod sukan pun banyak, ada mikrofon, ada speaker, memang boleh buat call. Tapi masalah dia harga yang korang boleh dapat untuk keempat-empat model tu secara average-nya RM500 lebih, RM600 lebih pun dah boleh dapat. Memang jauh lagi murah daripada OnePlus Watch. So kat sini kita boleh nampak yang OnePlus Watch ni dia nampak macam mahal, dia nampak macam overpriced sikit berbanding model yang lain. Okey, itu kalau kita tengok daripada segi feature set. Kalau kita tengok daripada segi harga pula, around RM700 tu kita boleh dapat model apa pula? Ada satu model yang paling best, paling sedap, iaitu Samsung Galaxy Watch Active 2. Bila dah namanya Samsung, bila dia orang buat jam, memang kalah teruk lah OnePlus ni. Firstly sebab Watch Active 2 ni dia ada support untuk Samsung Pay. Ini baru betul smartwatch, dah ada fungsi smart. Lagi satu dia ada store untuk apps dia, memang boleh install apps yang macam-macam. Dan yang lagi best, korang boleh dapat Watch Active 2 ni bukan harga RM700, RM600 lebih pun boleh dapat dah. Pun murah juga. Tapi untuk harga ni, kalau korang nak betul-betul jam yang smartwatch, selain daripada Samsung tu boleh beli Oppo Watch yang gunakan Wear OS. Yang ni pun dia boleh install apps juga dan dia ada support lah untuk Google Assistant. Kalau tengok balik, kiranya memang OnePlus Watch ni out of conversation dah. Dari segi feature set dan juga kemampuan dia tu, dikalah dengan Samsung, dikalah dengan Oppo. Dan dari segi harga dan nilai berbaloi dia tu, dikalah dengan Amazfit, dengan Huawei dan juga Honor. So adakah aku recommend untuk OnePlus Watch ni? Kalau ikutkan memang taklah sebab ada model yang lagi layak untuk dibelanjakan. Aku rasa maybe kalau OnePlus Watch ni dia gunakan Wear OS memang lagi berbaloi lah sebab feature dia lagi banyak berbanding apa yang ada sekarang ni.
So aku rasa itu saja untuk ulasan OnePlus Watch pada video kali ini. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Bye. Okay geng, macam mana dengan video tadi? Mantap tak? So jangan lupa like dan subscribe.